Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Menadam Channel. Dalam episod hari ni kan, saya nak kongsikan apakah item-item yang perlu kita ada dekat dalam pit box Tamiya kita. Dan insyaAllah saya akan bongkarkan juga pit box saya dan tunjukkan apakah item-item yang terdapat dekat dalam pit box saya ni. Anyway, kepada siapa yang masih lagi baru dekat channel ni, jangan lupa untuk tekan butang like dan juga tekan butang subscribe sebagai tanda support anda kepada Menadam Channel. Jadi tanpa buang masa lagi, let's get into it. Okay guys, kalau anda tengok kan, sebenarnya kotak ni ialah kotak yang biasanya dijual dekat kedai-kedai pancing So ini adalah sebenarnya kotak pancing dan bukannya kotak yang original keluar daripada Tamiya lah. Kenapa saya pilih kotak pancing ni lah? Yang pertama ialah sebab harga dia murah kalau dibandingkan dengan yang ada logo-logo Tamiya ataupun logo-logo brand lain. Dan keduanya ialah sebab ianya tahan lasak. Memang boleh isi barang yang lebih berat. Okay, dan dia memang keras lah. Kalau nak duduk ke nak berdiri dekat atas ni, insyaAllah pun masih lagi boleh bertahan. Okay, jom kita tengok kat dalam. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, so first of all saya nak tunjukkan antara item-item yang kita perlu ada dekat dalam ni ialah yang pertama ialah SC99 ataupun solvent cleaner. Tujuan kita kena ada item ni ialah supaya kita boleh gunakan untuk membersihkan minyak-minyak ataupun grease yang terdapat pada jentera kita. Sebab bila kita spray benda ni secara automatik dia akan tolong untuk hilangkanlah segala grease-grease yang ada dan juga kotoran-kotoran yang terdapat sama ada dekat kita punya jentera ataupun dekat dalam enjin kita biasanya kan. So itu ialah kegunaan SC99. Yang seterusnya kita ada minyak Zippo ataupun yang ni daripada brand Vance atau lighter fluid. Yang ni biasanya kita gunakan untuk melincirkan bearing guys. Tak apa, nanti insyaAllah ada masa kita akan buat video pula macam mana cara untuk menggunakan minyak Zippo ataupun Vance ni. So dekat dalam ni lagi, kalau anda tengok dekat sini saya ada kotak bateri saya. Dekat dalam ni biasanya saya akan letakkanlah berapa jenis bateri yang ada dekat dalam ni kan. Yang ni pula kat tepi ni, ini adalah saya punya nyet-nyet. Guna nyet-nyet ni biasanya untuk kita nak break in motor. Tapi yang ni guna cara break in cara lama lah. Kalau biasanya orang zaman sekarang ni dah pakai mesin yang mahal kan. Tapi kalau nak guna cara murah, guna cara ni saja. So ini adalah kita punya bateri. Dan dekat sini saya ada kain. Guna kain ni ada banyak function. Untuk lap apa semua kotoran. Dan yang keduanya ialah biasanya saya guna kain ni untuk nak tangkap kereta speed. Sebab biasanya kalau kereta speed ni dia laju, so kalau tangkap pakai tangan biasanya akan menyebabkan tangan anda cedera. So next dekat sini saya ada digital scale. Digital scale ni guna dia adalah untuk nak timbang. Kita boleh guna untuk timbang berat. Biasanya saya akan gunakan untuk buat perbandingan sama ada berat item-item yang kita ada lah. Kadang-kadang macam kalau main speed biasanya macam saya suka main speed, biasanya kita pentingkan jugalah kita punya berat jentera tu. Next kita ada yang ni lah voltage checker. Yang voltage checker ni dekat Mr. DIY pun ada. Harga dia murah, belah-belah ringgit je. Dekat sini saya ada lagi, ini saya punya battery charger Fujitsu. Dan dekat sini kita ada dimension checker. Penting juga dimension checker ni ialah untuk check kita punya dimensi kereta yang mana yang kita punya jentera ni kalau boleh muat dekat dalam ni, maksudnya ini masih lagi dekat dalam regulation Tamiya. So itulah pentingnya kenapa kita kena ada dimension checker ni. Alright, so itu item-item dekat bahagian atas. Jom kita tengok bahagian bawah pula. So dekat dalam ni, first kali kita dapat tengok kat sini kita ada aluminium setting board. Tujuan kita perlukan setting board ni lebih kurang sama macam kita punya dimension checker tadi. Yang ni biasanya kita akan gunakan untuk check kita punya ketinggian kereta lah. Kita nak tengok ketinggian brake kita. Kita tengok dia punya ground clearance, kita tengok ketinggian brake depan. So itu adalah salah satu daripada function kenapa kita perlu ada aluminium setting board ni lah. Dan yang keduanya biasanya kita nak check sama ada kita punya brake belakang ni tegak atau tidak kan. Kadang-kadang kita punya body pengkau sampai tayar kita empat-empat lekat dekat atas track ke tidak kan. So kita kena tengok dekat menggunakan ni lah setting board ni. So itu ialah setting board. Yang seterusnya kalau kita tengok dekat sini, saya ada ini, saya tunjukkan tupperware saya. Saya ada 4 tupperware dekat dalam ni dan setiap satunya function lain-lain. So dekat dalam ni adalah saya punya tools. Antara tools yang kita perlukan dekat dalam dunia manufacturing biasanya inilah antara tools dia. Kita perlukan cutter. So ini ada cutter. Kita perlukan pisau. Ini lock nut. Ini lock nut. Lepas tu dekat sini saya ada tape. Tamiya tape.
Tak ada lagi. Ini double sided tape. Biasanya saya gunakan ni untuk nak tampal brake dekat kita punya brake plate. Lagi anda boleh tengok ni ada screwdriver, ada lighter, ada plier. Okey, plier ni biasanya saya guna untuk nak cabut shaft kalau ketat sangat. Okey, kita perlukan gunting. Okey, kadang-kadang saya perlukan pen dan juga marker. Marker ni biasanya untuk nak ketatkan shaft dekat tayar. Kita ada gum 3 second. Gum 3 second ni sangat bermanfaat guys. Memang kalau boleh kena ada dekat dalam anda punya pit box. Okey. Lepas tu kita ada apa dah nama ini? Ini counter sang, dan kita ada lagi yang ni ada tweezer. Okey. Dan kita ada perlukan ni cotton bud, dan juga ini dia, ini apa nama pun saya dah tak ingat dah. Okay, so inilah item-item tools yang bagi saya basic, benda basic yang perlu anda ada dekat dalam pit box anda. Okay, so itu kotak Tupperware yang pertama. Saya nak tunjukkan Tupperware yang kedua, ketiga, keempat. Kalau anda dapat tengok kat sini kan, setiap satu ni memang muat exactly kita punya jentera guys. Dan nilai Tupperware ni lebih kurang dalam RM1.80 ke RM1.90, tak sampai RM2 pun masa saya beli tu. Dan dia memang ikut dimension, memang sesuai lah untuk dimension mana-mana jentera kita. So memang muat ngam-ngam, memang cantik. Dia punya ketinggian pun memang cantik lah. Okay. So kalau anda dapat tengok kat sini, okay, saya ada saya punya jentera Pro Stock kat sini. Okay, dan dekat sini yang kotak kedua ni pun kita ada Pro Stock saya. Yang ni pun saya rasa saya dah pernah buat video untuk jentera ni. Okay, so ini Pro Stock, kita ada lagi satu. Cumanya yang lagi satu ni, kalau anda tengok, ini ada saya pernah buat video sebelum ni, kita punya B-Max. Okay, cuma B-Max ni dia tinggi sikit lah, dia punya curl, jadi saya terpaksa buka dia punya tayar, sebab ini pakai tayar large kan. So untuk bagikan dia muat kat dalam Tupperware ni, kita terpaksa buka dia punya tayar. Tapi dia memang dimension depan, belakang, kiri kanan dia memang ngam-ngam cantik lah, memang very nice. So kita boleh isi kita punya jentera dekat sini. Anyway, Tupperware ni saya ada banyak lagi guys. Sebagai contoh kan, kalau saya tiba-tiba nak pergi keluar main speed tu kan, saya bawa keluar lah saya punya Tupperware yang ada kereta speed. So dah boleh terus main kan. Senang pula untuk kita nak tukar-tukar lah. Kalau kita nak main Pro Stock, kita bawa Pro Stock. Nak main speed, kita bawa speed. Okay, so satu lagi function kenapa saya perlukan Tupperware ni ialah sebab kan, contoh katalah kalau contoh kata macam ni kan, bila kita buka jentera kita untuk kita repair atau untuk kita servis apa semua spare part dia kan, tayar ke, skru ke, lock nut ke, damper ke yang kita dah buka cabut tu, semua saya campur dekat dalam Tupperware ni je guys. So that ianya tak bercampur dengan parts-parts untuk jentera lain. Okay, so yang mana damper dia ke akan duduk dalam kotak ni. Yang ni segala damper ke, lock nut ke, roller ke, FRP ke, semua akan ada dalam kotak dia. So ianya tak akan tercampur antara satu sama lain. So memang sangat-sangat saya rasa sangat-sangat efektif lah kegunaan apa tu Tupperware ni guys. Dekat bawah ni kita ada stiker Ben Adam Channel. Stiker ni kalau ada siapa nak boleh minta, tapi jumlah dia sangat-sangat terhad kan. Jadi first come first serve lah. Okey, dan seterusnya sini kita ada Tupperware. Okey, yang ni saya gunakan, saya ada tiga keping Tupperware ni. Saya beli dekat Mr. DIY juga. Nilai dia saya tak ingat, lebih kurang RM15 ke RM20 saja. Okey, so untuk Tupperware yang pertama ni saya gunakan untuk isi skru. Okay, so saya dah marking kat situ. Okay, ini skru untuk stock box. Okay, ini washer, spacer, lock nut. Okay, so size pun saya dah tulis semua, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 30, 35, 40. So senang waktu kita nak buat servicing, kita dah tahu dekat mana kita nak ambil skru. Dan bila kita pakai dah skru ni pun kita boleh tengok kan, macam contoh skru 40 saya dah habis, skru 35 dah nak habis, 30 pun dah habis kan. Jadi saya tahu apakah skru-skru ataupun kepanjangan skru yang saya perlukan untuk buat restock. Okey, dekat sini saya ada brake brake span. Dekat dalam ni kita ada drive shaft, kita ada propeller shaft kat dalam tu. Okey, dan kat sini ada baki-baki tools yang ni lah kurang penting. Okey, alright, so itu adalah kotak yang pertama. Kita tengok dekat kotak yang kedua pula. Dalam kotak ni adalah item-item plastik yang biasanya kita gunakan untuk kategori Pro Stock. Okey, dan kalau anda tengok dekat bahagian atas ni, tempat saya isi saya punya FRP, kita punya 3-point attachment. Okey, dan juga item-item yang lain lah. Macam ni kita ada double roller kan, kita ada stabilizer, kita ada damper. Okey, dekat sini biasanya saya letakkan saya punya plastik bearing ni, yang material POM apa semua saya kumpul dalam ni. Dan semua roller-roller ni pun saya dah bagi ikut kategori kan. Macam ni adalah roller yang ada ni, getah punya keliling dia ni kan. Sini ada roller untuk MS, ni ada roller untuk MA, ni size 13, ni size 14. Okey, so dia semua barang-barang item plastik lah. Okey, yang ni brake kan, brake depan. So ini dah adalah minyak-minyak dia.
So itu item-item yang terdapat dekat dalam kotak yang kedua. Jom kita tengok item yang terdapat dalam kotak yang ketiga pula. Okey, so dalam kotak ini kalau anda dapat tengok kat sini pun, okey, kat sini kita ada grease, okey, sini adalah sakit baki stiker. Dan sini ada jenis-jenis tayar yang biasa kita perlukan. Okey, ini tayar bersaiz large, arch untuk low friction. Kita ada tayar super hard, kita ada tayar soft, kita ada tayar hard. Ini kita ada low friction, size medium, low profile. So saya dah ready dah beberapa jenis tayar yang kita perlukan waktu racing. Dan dekat bahagian atas ni pula kalau anda dapat tengok, saya dah bahagikan. Ini adalah contoh-contoh gear yang kita perlukan. Gear untuk single shaft pun ada, untuk double shaft pun ada. Kita ada gear, kita ada crown gear, kita ada counter gear. Dan dekat sini kita ada terminal lah, sama ada untuk single shaft atau double shaft. Dan dekat bawah ni anda dapat tengok kita ada shaft untuk gear. Dan yang lain-lain ni pula, inilah motor-motor yang biasanya kita gunakan untuk racing. Okey, kalau anda dapat tengok kat sini kita ada motor Mabuchi yang biasanya kita guna untuk box stock race. Dan kat sini kita ada Mac Dash, kita ada Sprint Dash, kita ada Power Dash yang biasanya saya akan gunakan untuk kategori B-Max. Dan kita ada Atomic Tune, kita ada yang ni Torque Tune, dan kita ada juga Rev Tune yang biasanya kita akan gunakan dekat dalam kategori Pro Stock. Okey guys, so jadi itulah basically apakah item-item yang biasanya kita akan bawa untuk pergi main Tamiya atau nak pergi racing. Okay, basically sebenarnya bagi saya ada banyak lagi item-item yang perlu kita ada. Tapi untuk permulaan ni, kepada siapa yang masih lagi baru nak bermula dalam Mini Formula B, saya rasa inilah item-item yang wajib anda ada ketika anda nak keluar untuk pergi main Tamiya. Ok guys, so saya rasa setakat itu video kita untuk kali ni. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau anda rasa nak tengok lagi banyak video-video macam ni pada masa akan datang, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi dalam episod-episod akan datang. Ukilah senyuman melalui mainan. Assalamualaikum.